A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada students Pat Al-Biruni. Okey. Nampak gayanya dalam talian ni hanya seorang saja, iaitu Siti Nur Mawadah. Okey, tidak mengapa, seorang pun seoranglah. Kita teruskan pelajaran dan pembelajaran ini dirakam supaya kawan-kawan awak yang tak ada ni dapat mempelajarinya nanti, insya-Allah. Baik, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Semoga pelajaran pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 رب العالمين. Alhamdulillah, kita sudah selesai pelajaran bab ini. Kita akan masuk bab baru, iaitu bab 4, era peralihan kuasa British di negara kita. Okey, mengapa bab 4 tajuknya sedemikian? Kerana kita tahu selepas Jepun kalah di Pasifik, okey, tanah Melayu yang diduduki Jepun ketika dahulu berlaku kekosongan politik. Jadi kekosongan politik ini diambil kesempatan oleh PKM melalui tenteranya MPAJA membuat kekacauan sehingga menimbulkan rasa ketegangan kaum dan juga tidak aman di negara kita. Jadi selepas itu barulah British sampai tiba di tanah Melayu dan British merancang untuk memperluaskan kuasanya di tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak. Baik, jadi pelajar-pelajar, rujuk buku teks muka surat 94, kita akan belajar topik 4.1 dan juga muka surat 96 topik 4.2. Ini insya-Allah kita cover dua topik ini sahaja, 4.1 dan juga 4.2. Baik, kita sama-sama rujuk muka surat 94 dalam buku teks 4.1 British Military Administration. Untuk itu, cikgu kongsikan slide pelajarannya di skrin anda. Okey, lihat skrin masing-masing. Okey, cikgu kongsikan sekarang. Okey, baiklah. Cikgu besarkan Alright. Era peralihan kuasa British di negara kita. Baik, sebelum kita teruskan kepada topik 4.1, cikgu nak kongsikan satu video yang berkaitan dengan tajuk kita ini, yang cikgu ambil daripada YouTube lah. Baik, sebelum tu cikgu tengok kejap, kembali kepada Google Meet. Takut-takut ada student yang nak masuk, kita lihat sebentar. Okey, dah 4 orang ni. Okey, Nurul Iman Syafiah. Okey, baru masuk Okey, alright. Selamat datang Iman. Okey, alright. Jom kita teruskan pelajaran kita. Okey. Baik, pelajar-pelajar. Sebelum kita beralih kepada topik 4.1, cikgu nak kongsikan satu video tentang topik ini yang berkaitan dengan tajuk ini yang cikgu ambil daripada YouTube. Okey, jom kita tengok.
Okey, baik pelajar-pelajar. Okey. Video itu sebenarnya sebenarnya kalau kita lihat video itu betul-betul, sebenarnya ada garis masa sebenarnya. Okey, bagaimana Persekutuan Tanah Melayu itu kita bentuk. Okey. Jadi sebenarnya dia bermula daripada pentadbiran tentera British di Tanah Melayu atau singkatannya ialah BMA, British Military Administration. Kemudian lepas BMA, British memperkenalkan Malayan Union. Malayan Union ditentang oleh orang Melayu dan Malayan Union akhirnya dibubarkan, digantikan dengan konsep Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay. Kemudian orang Melayu bersama-sama kaum lain, penduduk-penduduk lain di Tanah Melayu, berunding dengan kerajaan British di London untuk kemerdekaan negara. Maka lahirlah Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka pada tahun 1957. Macam tu pelajar-pelajar. Okey, jadi hari ini insya-Allah kita akan belajar topik 4.1, British Military Administration. Dalam bahasa Melayunya ialah pentadbiran tentera British di Tanah Melayu. Selepas ini cikgu akan gunakan singkatan BMA. Okey, jadi harap pelajar fahamlah apa itu BMA, iaitu pentadbiran tentera British di Tanah Melayu. Okey, sedikit latar belakang tentang British Military Administration ni. Okey. Baik. BMA di Tanah Melayu bermula pada 12 September 1945. Setelah tentera Jepun menyerah kalah dan diletakkan di bawah arahan Lord Mountbatten, pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Itulah latar belakang bagaimana BMA diperkenalkan di Tanah Melayu. Baik, kita lihat. Apakah perkara yang penting yang perlu kita pelajari dalam topik BMA atau the big idea-nya? Yang pertama, mengapakah British melaksanakan BMA di Tanah Melayu? Jadi persoalan ini pelajar perlu mengenal pasti sebab-sebab BMA dilaksanakan di Tanah Melayu. Sebab kedua, sejauh manakah BMA berjaya mencapai matlamatnya? Okey. Baiklah, marilah kita sama-sama kita belajar slide seterusnya, iaitu sebab-sebab British melaksanakan BMA di Tanah Melayu. Ada dua sebab. Sebab pertama, mengembalikan kestabilan dan juga keamanan. Sebab kedua, untuk memulihkan Mari kita belajar sebab strategi untuk memastikan ini atau tujuan ini. Sebab ni tujuan lah, sebab tujuan matlamat sama. Jadi kita lihat. Untuk mengembalikan kestabilan dan keamanan dalam negeri di Tanah Melayu, BMA telah merancang beberapa strategi. Strategi yang pertama, membubarkan pasukan MPAJA pada 1 Disember 1945.
Kita telah belajar dalam topik sebelum ini, MPAJA telah keluar daripada hutan mengisi kekosongan politik di negara kita selepas pengunduran Jepun. Jadi banyak kemusnahan, banyak kekacauan sehingga menimbulkan ketegangan kaum yang dilakukan oleh MPAJA. Jadi British tiba, British haramkan terus pasukan MPAJA dengan membubarkannya pada 1 Disember 1945. Okey. Dan strategi yang kedua, semua senjata pasukan MPAJA yang dibekalkan oleh British semasa menentang Jepun ketika dahulu hendaklah dikembalikan. Untuk pengetahuan anda semua, banyak senjata yang dibekalkan British kepada MPAJA untuk menentang Jepun. Dari senjata ringan kepada senjata berat, okey. Senapang, pistol, okey, pelancar roket dan sebagainya untuk menentang Jepun di tanah Melayu. Tetapi semua senjata itu tidak dikembali, hampir banyak senjata tidak dikembalikan kepada British sebenarnya. Dan adakah strategi ini berkesan? Sebenarnya gagal, pelajar-pelajar. Tidak semua senjata tidak dapat dikumpulkan. Banyak senjata, digunakan semula oleh MPAJA. Dia macam ni, bila British mengisytiharkan MPAJA ni dibubarkan, MPAJA ni masuk semula ke dalam hutan. Tidak semua yang menyerah diri atau tidak semua yang menyerahkan senjata, masuk ke hutan dan mereka berjuang di hutan menentang British pula. MPAJA tukar kepada Malayan People Anti-British Army, MPABA. Menentang British pula. Okey. Dan BMA juga gagal kerana kegiatan jenayah dan juga keganasan tidak dapat dibanteras. Gagal sama sekali. Begitu juga dengan kongsi gelap dan juga ketegangan kaum. Gagal. Jadi kekejaman MPAJA terhadap orang Melayu selepas pengunduran Jepun telah menyebabkan ketegangan kaum berlaku seperti di negeri Perak dan juga negeri Johor. Ingat kembali topik yang lalu. Di Johor, peristiwa penawanan balai polis oleh MPAJA dan juga orang Cina yang ditahan oleh tentera Kiai Saleh. Begitu juga dengan di Perak. Baik, itu sebab yang pertama. Baik, sebab yang kedua. Sebab yang kedua ialah memulihkan kepercayaan rakyat. Kerana pada zaman pendudukan Jepun, rakyat mengalami kesukaran dalam kehidupan seperti bekalan makanan dan ubat-ubatan terhad. Sekiranya ada makanan dan ubat pun, dia harganya sangat melambung tinggi. Dahlah terhad yang ada harga melambung tinggi dan ini menyebabkan rakyat biasa tidak dapat membelinya. Jadi bila makanan terhad, rakyat terpaksa bercucuk tanam sendiri. Yang mana pertanian ini tidak mampu memberikan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh badan. Tanam ubi kayu, tiap-tiap hari makan ubi kayu, tidak ada sumber protein, ikan tak dapat, beras tak ada, sumber karbohidrat tak ada, makan ubi kayu saja menyebabkan kekurangan zat makanan. Maka penyakit seperti beri-beri pun menular di kalangan penduduk. Berlaku juga kebuluran dan sebagainya. Rakyat tidak makan kerana bekalan makanan yang terhad. Penyakit pun merebak sebab ubat-ubatan pun tak ada. Tidak mempunyai wang untuk membeli makanan, berlakunya kegiatan menyorok barang, amalan rasuah, peras ugup, pasar gelap, infrastruktur dan lain-lain akibat dibom oleh Jepun. Semua perkara ini telah menyebabkan rakyat mengalami kesukaran. Jadi BMA dilaksanakan di tanah Melayu supaya dapat memulihkan kepercayaan rakyat yang dah lama hidup menderita di tanah Melayu ekoran pendudukan Jepun. Baik. Jadi itulah student, memulihkan kepercayaan rakyat sebagai sebab yang kedua.
Cikgu nak tunjukkan jadual 4.1 sama dalam buku teks anda muka surat 95. Okey, cuba kita lihat jadual tersebut. Kita lihat bagaimana harga barang-barang penting melambung tinggi. Sebagai contoh, beras. Per kati, satu kati beras sebelum perang 6 sen. Selepas perang 75 mata wang Jepun. Jadi memang harganya melambung tinggi. Begitu juga dengan petrol. Okey, sebelum perang 85 sen, tengok selepas perang 100 lebih harga 185. Jadi memang harganya berlaku tinggi. Dan ini bila harga berlaku tinggi, so ada barang-barang ini yang dijual di pasar-pasar gelap. Pasar biasa tak ada, pasar memang tak ada kat situ. So pergi pasar gelap, pasar haram ni. Okey, yang mana harga barang-barang ini di pasar gelap harga yang sangat tinggi, yang tidak munasabah. Okey, baik pelajar-pelajar. Okey. Okey, persoalan pertama kita dah jawab mengapakah British melaksanakan BM di tanah Melayu? Ni sebab dia. Sebab pertama, sebab kedua. Okey. Baik, kita juga tahu strategi-strateginya. Baik, adakah British atau BMA berjaya mencapai matlamatnya? Macam mana? Respon, Mawadah atau Iman? Iman, berjaya tak Iman? Iman dulu. Sudah. Okey, Iman cakap tak berjaya. Bagus. Okey. Okey, bagus. Off balik Iman. Okey, saya nak dengar Mawadah. Mawadah, berjaya atau tak berjaya? Tidak juga. Okey, baik. Cikgu nak dengar alasan Mawadah. Satu je. Sebab keamanan dekat tanah Melayu tak dapat dipulihkan. Bagus. Sebab masih ada lagi. Okey, teruskan. Okey, sebab masih ada lagi perusuhan dan kegiatan-kegiatan gelap. Ya. Okey, bagaimana dengan Iman? Okey, alasan Iman macam mana? Iman? Okey. Iman malu. Ya, cikgu. Malu nak cakap. Okey, alasan awak apa Iman? Awak tak berjaya. Alasan kenapa dia tak berjaya, Iman? Sama juga cikgu. Sama. Baik awak cakap copy and paste jawapan Mawadah. Okey, baik. Tak apa. Baik, sebenarnya jawapannya ada dalam slide kita belajar tadi. Okey. Jadi jawapannya sepatutnya macam ni cikgu murnikan. Okey, BMA tidak berjaya mencapai matlamatnya. Okey, kita kena nyatakan pendirian dahulu. Kalau soalan ini dalam peperiksaan atau dalam tugasan anda, okey, sejauh manakah ataupun adakah, okey, jadi yang pertama kita perlu nyatakan pendirian, berjaya atau tidak berjaya. Okey, daripada pelajaran yang awak belajar tadi nampaknya BMA tidak berjaya, betul kan? Ya, memang betul. Jadi tulis BMA tidak berjaya mencapai matlamatnya, titik. Hal ini demikian kerana BMA gagal. Okey, ambil sini balik. Gagal mengumpulkan semua senjata daripada pasukan MPAJA yang dibubarkan. Itu satu. Masuk yang kedua, poin kedua, gagal membantras kegiatan jenayah, keganasan, gagal memetras keadaan gelap sampailah ke tengah kaum. Juga pelajar juga boleh letakkan alasan seperti ini. Okey, BMA gagal memulihkan kepercayaan rakyat, ekoran kesukaran rakyat kesukaran kehidupan rakyat semasa pendudukan Jepun. Jadi BMA gagal mengawal harga barang, gagal mengatasi kesihatan penduduk tempatan, kegiatan menyorok barang tidak dapat diatasi sepenuhnya. Secara total gagal BMA. Macam tu. Itulah dia jawapan bagi sejauh manakah BMA Okey, settle lah tu. Alright, jadi kita sudah tahu BMA ni gagal lah. Okey, jadi rakyat masih lagi hidup dalam keadaan tak aman. Okey, namun begitu, ini tidak menghalang British untuk merangka satu lagi pelan atau rancangan. Apakah rancangan tersebut? Maka kita rujuk buku teks muka surat, okey, muka surat 96, topik yang kedua, 4.2, gagasan Malayan Union.
Okey, alright. Okey. Baik, kita lihat di sini. Okey. Okey. Baik, latar belakang Malayan Union Malayan Union ditubuhkan untuk melicinkan pentadbiran, meningkatkan pelaburan, mengukuhkan pertahanan dan mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja. Jadi Malayan Union, lepas ni cikgu sebutkan MU MU, Malayan Union. MU ni diperkenalkan di tanah Melayu bagi menggantikan BMA. Inilah rancangan British. Okey, jom kita lihat isi utamanya. Baik, dua persoalan yang perlu kita kaji dalam topik ini. Yang pertama, bagaimanakah British melaksanakan MU di tanah Melayu? Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya apakah musyiat British dalam melaksanakan MU di tanah Melayu? Inilah dua persoalan yang cukup penting dalam Malayan Union. Kalau anda dapat menjawab kedua-dua soalan ini, maka pelajaran bagi topik Malayan Union berjayalah. Okey, jom kita lihat latar belakang kronologi pelaksanaan Malayan Union di tanah Melayu. Jom tengok kat sini. Baik, ada dalam buku teks anda muka surat 96. Okey. Baik, pada tahun 1943 di London ditubuhkan unit perancangan tanah Melayu. Okey. Dalam rancangan tersebut, okey, idea Malayan Union telah dibentangkan di Parlimen British. Jadi sebenarnya pelajar-pelajar, Malayan Union ni sebenarnya adalah satu usaha, okey, usaha untuk menjadikan tanah Melayu sebahagian daripada jajahan British sebenarnya. Okey. Itu sebabnya rancangan Malayan Union dibentang di Parlimen British. Maksudnya jajahan British di luar negeri. So di tanah Melayu, Malayan Union ditukar jadi negara jajahan British. Okey, faham Okey. Pelajar-pelajar Melayu yang belajar di Britain telah menghantar satu memorandum bertarikh 25 April 1945. Dalam memorandum tersebut, pelajar Melayu telah meminta supaya kewarganegaraan tanah Melayu tidak mengikut prinsip Jus Soli. Itu dia punya sebutan ni, Jus Soli ataupun Jus Soli, bolehlah. Okey. Baik. Jus Soli ni apa? Jus Soli adalah taraf kewarganegaraan bagi Malayan Union. Maksudnya syarat kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Ini bermakna siapa-siapa sahaja yang lahir di tanah Melayu, tak kira bangsa apa, akan dapat warga negara Malayan Union. Jadi orang Melayu dia meminta supaya prinsip Jus Soli ini tidak diterima pakai. Kerana dia tanah Melayu ni orang asalnya ialah orang Melayu sebagai peribumi. Jadi bila Jus Soli dipraktikkan, maka dia akan melemahkan kedudukan orang Melayu sebagai peribumi, yang mana pendatang-pendatang ni akan dapat warga negara secara automatik. Okey, baik. Tan Cheng Lock dan Persatuan Cina Seberang Laut telah menghantar memorandum kepada British berkaitan dengan masa depan tanah Melayu. Okey. Kemudian pada masa yang sama, Kertas Putih 6274 ini adalah seperti perlembagaan Malayan Union lah. Okey, telah dikeluarkan. Dalam Kertas Putih itu ada 13 perkara dalam Malayan Union. Antaranya kesatuan, bentuk pentadbiran, sistem perundangan, kedudukan Raja-Raja Melayu, okey, syarat-syarat kewarganegaraan, okey, dan agama Islam. Okey, itu perkara-perkara dalam. Dan pada 1 April 1946, Malayan Union dilaksanakan. Okey, ini adalah kronologi, timeline, garis masa gagasan Malayan Union di tanah Melayu. Baik, kita lihat seterusnya. Okey, pentadbiran Malayan Union. Bagaimanakah Malayan Union ditadbir? Malayan Union dilaksanakan di tanah Melayu.
Jadi mesti ada ciri-ciri. Jadi ciri-ciri pentadbiran Malay Union dikategorikan kepada 4 ciri. Ciri pertama kesatuan. Jadi nak membentuk Malay Union dari segi kesatuan, okey, negeri-negeri Melayu bersekutu. Yang mana negeri Melayu bersekutu? Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Pahang. Negeri-negeri ini adalah negeri-negeri Melayu bersekutu. Bergabung dengan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, negeri Melayu yang lain seperti Johor, Kelantan, Terengganu, Kedah, okey. Bergabung dengan 2 negeri-negeri selat iaitu Melaka dan Pulau Pinang membentuk Malayan Union. Okey, Singapura diasingkan kerana kepentingan Singapura kepada British sebagai pelabuhan bebas. Jadi gabungan ini akan menjadi satu unit politik atau pentadbiran. Dan dia boleh menjimatkan kos pentadbiran bila digabungkan. Sebelum Malaya Union, sebelum Perang Dunia Kedua, negeri Melayu terpisah pada 3 bahagian macam ni. NNMB, NNMTB dan Negeri Selat. Dia terpisah pada 3 bahagian dengan bajet-bajet yang berbeza. Jadi Malaya Union ni nak gabungkan semua unit-unit ini menjadi satu unit besar yang dinamakan sebagai Malaya Union. Baik, bagaimana dengan Raja-Raja Melayu? Okey, Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli dalam majlis Raja-Raja. Tidak ada kuasa lain. Hanya terhad kepada agama Islam dan adat istiadat Melayu. Senang cerita, Raja Melayu di peringkat negeri tidak ada kuasa langsung. Mereka hanya berhak membincangkan agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Tak ada kuasa. Okey, baik, yang ketiga, ketua pentadbir bagi Malaya Union adalah daripada orang British sendiri, iaitu Governor. Jawatannya dinamakan sebagai Governor British sebagai ketua bagi Malaya Union. Bukannya sultan, bukannya orang tempatan. Sebaliknya orang Inggeris sendiri. Dan Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan Malaya Union dibentuk untuk pentadbiran Malayan Union. Okey. Baik, bagaimana dengan kewarganegaraan? Baik, prinsip jus soli diguna pakai. Siapa-siapa saja yang lahir di tanah Melayu dapat warga negara Malaya Union. Jadi, pada tahun 1946, seluruh rakyat tanah Melayu dan Singapura diiktiraf sebagai warga Malayan Union. Okey, nampak Walaupun Singapura kita tahu tadi, okey, walaupun Singapura tadi kan kita tahu dia tidak dalam Malaya Union, tapi dia memang tidak ada dalam pentadbiran Malaya Union, tapi rakyatnya dikira sebagai warga Malaya Union. Namun begitu, daerah pentadbiran Singapura dikecualikan daripada Malaya Union kerana kepentingannya sebagai pelabuhan bebas bagi British. Bagi individu berumur lebih 18 tahun, okey, dan bermustatin lebih 10 tahun. Umur dia 18 tahun dan menetap lebih 10 tahun dapat kewarganegaraan. Bagi kurang 18 tahun tetapi ibu bapanya warga negara turut dapat kewarganegaraan. Nampak begitu longgarnya kewarganegaraan dalam pentadbiran Malaya Union. Okey, dengan hasrat sebenarnya beriktibar hasrat supaya tak kira apa bangsa sekalipun di tanah Melayu, okey, diharapkan penduduknya dapat menumpahkan taat setia kepada Malayan Union, kepada Queen Elizabeth, Queen of England. Begitu. Baik, itulah pelajar-pelajar tentang pentadbiran Malayan Union. Baik, itu satu. Okey, settle. Dah ada panduan untuk melaksanakan Malayan Union, kita dah ada ciri-cirinya. Okey, jadi bagaimanakah cara yang seterusnya? Okey, untuk selamat British tersebut, British perlu mendapatkan tanda tangan sultan. Sebab apa? Sebab tanah Melayu ni negerinya ada sultan. Okey, 9 negerinya bersultan. Okay, yang tak ada sultan, Melaka, Pulau Pinang, Singapura. Yang lain semua ada sultan. Okey. Jadi British
perlu mendapatkan tanda tangan Sultan dulu, barulah Malay Union dapat dilaksanakan. Sekiranya tak ada tanda tangan Sultan, sukar Malay Union nak ditubuhkan. Kita lihat, British mendapatkan tanda tangan Sultan. Okey. Baik, kita lihat. Okey. British telah menantik 2 pegawai. Yang pertama, H.C. Whelan dan Sir Harold McMichael. Jadi H.C. Whelan ni, dia merintis jalan menghadap Raja-Raja Melayu untuk meninjau sokongan Raja Melayu terhadap British. Dia jumpa Raja-Raja Melayu dulu. Semua Raja Melayu dijumpa, okey, beritahu hasrat British nak menubuhkan Malay Union. Wahai Sultan-Sultan, kena tanda tangan. Itu tugas Whelan. Okey, untuk meninjau, merintis jalan, okey, menghadap Raja Melayu mendapatkan sokongan. Sir Harold McMichael pula, tugasnya lepas Whelan siap melaksanakan tugas, maka senanglah tugas Sir Harold McMichael. Harold McMichael ni dapatkan tanda tangan Sultan saja. Yang ni penting peristiwa ni. Okay, kita lihat bagaimana Sir Harold McMichael menggunakan muslihat, memperdayakan Sultan untuk dapatkan tanda tangan. Kita tengok yang pertama, ada dalam buku teks anda, muka surat 98 dan 99. Pada 18 Oktober 1945, Sir Harold McMichael menghadap Sultan Johor, Sultan Ibrahim. Okey. Sultan Ibrahim menurunkan tanda tangan baginda pada 20 Oktober 1945. Dapat satu negeri yang sokong Malaya Union, iaitu Johor. Okey, Sultan Johor pada ketika itu, dia tanda tangan tanpa mengetahui sebenarnya muslihat British. Mengapa Sultan Johor tanda tangan? Sebab kalau awak nak tahu, kalau student nak tahu, hubungan Kesultanan Johor dengan British sangat-sangat rapat. Sangat-sangat erat. Dia kawan sebenarnya. Sultan Johor dengan British ni kawan. Memang kawan. Itu sebabnya walaupun Sultan Johor menerima penasihat daripada British, tetapi Johor berkuasa penuh dalam pentadbiran negerinya. Berbeza dengan negeri-negeri lain. Negeri lain terpaksa mengikut telunjuk penasihat dan residen, tapi Johor tidak. Johor penasihat Inggeris perlu mengikut arahan atau perintah daripada Sultan Johor sendiri. Kerana apa? Okey, Sultan Ibrahim ni dia memang ada hubungan dengan permaisuri England. Jadi sebenarnya Sultan Ibrahim tidak tahu. Okey, muslihat McMichael ni. Okey, dia tak tahu bahawa Malay Union ni sebenarnya satu bentuk penjajahan baru oleh British. Jadi Sultan Ibrahim pun turunlah tanda tangan. Okey. Jadi dapat satu negeri. Kemudian McMichael menghadap Sultan Selangor. Okey, Sultan Selangor pun turunkan tanda tangan pada 24 Oktober. Okey, alright, dah 2 negeri dah dapat. Okey, jom kita tengok yang ketiga dan yang keempat. Okey, di Pahang pada 31 Oktober, okey, McMichael menghadap Sultan Pahang. Sultan Pahang terpaksa menurunkan, nampak? Terpaksa menurunkan tanda tangan. Jadi di sini, okey, di sini perkataan terpaksa di sini, McMichael ada unsur ugutan. Ada unsur paksaan terhadap baginda Sultan Pahang. Okey, cuba tengok Sultan Selangor. Okey, okey. Turunkan tanda tangan juga. Okey, Sultan Pahang terpaksa. Yang ini. Mungkin McMichael mengugut, kalau tak turun tanda tangan, awak diturunkan takhta. Macam tu. Begitu juga dengan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Raja Negeri Sembilan. Okey, baginda terpaksa menurunkan tanda tangan setelah didesak oleh McMichael. Okey, di Perak pun sama. Lihat di Perak. Okey. Sultan Perak, okey, bila menerima penghadapan oleh McMichael, Sultan Perak beritahu kepada McMichael, bagi aku masa untuk fikir. Okey. Dalam berfikir, berunding dengan ahli majlis mesyuarat negeri macam mana dengan cadangan McMichael ni, tetapi McMichael mendesak nak segera. Okey. Dan kuasa British lebih power, Sultan Perak terpaksa menurunkan tanda tangan pada 22 November 1945.
Kerana ada unsur paksaan dan ugutan di situ. Okey, baik. Seterusnya yang keenam. Okey, di Kedah. Okey. Kedah. Tantangan baginda Sultan Kedah juga berjaya didapatlah berjaya dapat tantangan daripada Sultan Kedah. Walaupun Sultan Kedah enggan kerana ada unsur paksaan, unsur ugutan, ada juga perdebatan. Okey, dia debat, kau akan turunkan kuasa. Tak ada lagi jadi sultan dah. Jadi menyebabkan okey, Sultan Kedah akhirnya menurunkan tanda tangan. Tengok yang ketujuh. Okey, Perlis pun sama. Okey, didesak oleh Pak Michael, akhirnya Raja Perlis pun turunkan tanda tangan. Okey, kemudian Sultan Kelantan pun sama. Mula-mula enggan, kemudian terpaksa beralah dan setuju terhadap perjanjian tersebut. Okey. Terlihat di Terengganu. Terengganu pun sama enggan kerana Melayu ini bercanggah dengan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Terengganu. Namun begitu, baginda akhirnya menurunkan tanda tangan pada 21 Disember 1945. Baik, kita dah lihat daripada negeri Perlis sampai ke Johor. Okey. Kita dapati bahawa Sir Harold Macmillan ini menggunakan unsur ugutan dan paksaan serta tidak memberi masa yang cukup untuk Sultan berunding dengan ahli Majlis Kerajaan Negeri, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Okey. Jadi menyebabkan Sultan tanda tangan dengan terpaksa dan secara tergesa-gesa tanpa berfikir panjang. Okey. Baik pelajar-pelajar, begitulah dia Malayan Union. Okey, the big idea-nya. Okey, bagaimanakah British melaksanakan Malayan Union di tanah Melayu? Ada dua tadilah. Okey, memperkenalkan pentadbiran Malayan Union yang ada 4 ciri tadi. Kemudian British juga mendapatkan tanda tangan Sultan. Itulah cara British melaksanakan Malayan Union di tanah Melayu. Selesailah persoalan pertama ni. Bagaimana pula dengan persoalan kedua pelajar-pelajar? Apakah musyiat British dalam melaksanakan Malayan Union di tanah Melayu? Mari kita bincang sama-sama. Okey, Mawadah. Okey, apa pendapat awak bagi persoalan tersebut? Mawadah? Pendapat saya, Malayan Union tu sebenarnya nak mengubah status tanah Melayu daripada negeri naungan kepada tanah jajahan. Tidur cikgu tak dapat apa lagi lah. Itu sama dengan jawapan cikgu tu. Bagus betul jawapan awak, Mawadah. Awak ada buat study Ada study sikit Okay, good. Dari YouTube tadi. Very good. Baik. Iman, kalau ada yang lain lah, cikgu tak tahu siapa yang ada ni. Okey, Iman, Mawadah. Okey, baik. Bagus. Baik, negeri naungan dengan negeri jajahan berbeza. Okey, negeri naungan ni di tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua, iaitu pada zaman negeri-negeri Melayu bersekutu, tidak bersekutu. Dah ada 2 negeri Selat. Okey, pada masa itu, walaupun British memperkenalkan negeri-negeri Melayu bersekutu dan tidak bersekutu, walaupun British memperkenalkan sistem residen dan sistem penasihat di negeri-negeri Melayu, tetapi kuasa Sultan jelas di sisi undang-undang. Maksudnya apa? Okey, Sultan masih lagi ketua negeri. Sebab walau tu negeri naungan, Sultan masih lagi ketua negeri, tetapi kerja-kerja pentadbiran dilaksanakan oleh residen atau penasihat. Jelas sekali dalam negeri-negeri Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Itulah negeri naungan. Okey. Dia tidak ada penjajahan sebab negeri itu masih ketuanya Sultan. Walaupun Sultan tetapi jelas Sultan sebagai ketua negeri, itu jelas. Ketua negeri. Residen ketua penasihat pentadbiran di negeri Melayu. Okey. Sebaliknya keadaannya berubah apabila selepas Perang Dunia Kedua. Okey,
Sultan tak ada kuasa langsung. Sultan hanya menjadi ahli majlis raja-raja dan hanya membincang soal agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Inilah muslihat British. Okey, baik. Bagus tadi. Okey, negeri naungan kepada negeri jajahan. Baik. Apa lagi jawapan bagi persoalan tersebut? Apa lagi muslihat British sebenarnya? Boleh cuba beritahu. Iman pula macam mana Iman? Boleh Iman? Apa idea ada Iman? Ada idea Iman? Kongsi Iman? Iman? Tak apa. Kongsi. Untuk meluaskan kuasa British. Pula melemah kuasa British. Melemahkan betul dah. Kuasa British tu salah. Macam ni. Okey, baik Iman. Okey. Okey, kita cuba murnikan jawapan Iman tu betul tu semua, tapi kuasa British tu sebenarnya betul dah tu. Cuma sikit dia dia terbalik. Mak, awak terbalik. Cuba kuasa British kekalkan. Melemahkan tu kita tukar jadi apa patutnya Iman? Iman? Meluaskan. Tepukan bagi Nurul Iman. Betul. Tersilap cikgu. Meluaskan kuasa British di tanah Melayu. Bagi bukti. Buktinya Raja Melayu hanya menjadi ahli majlis raja-raja. Alamak, siapa pula yang main blower? Siapalah memotong pokok ni? Okey, tak apa, kita teruskan okey. Satu lagi ialah melemahkan meluaskan kuasa British tadi. Siapa ketua bagi Malay Union? Governor British, bukan Sultan. Itu buktinya. Inilah pelajar-pelajar di antara muslihat British melaksanakan Malay Union di tanah Melayu. Baik. Okey, cuba catatkan, cikgu tambah lagi muslihat. Boleh buat catatan, ambil memo pad, okey, ambil kertas-kertas catatan, boleh catatkan. Baik, selain daripada muslihat yang telah dikongsikan oleh Iman dan Mawadah tadi, antara muslihatnya ialah melemahkan kedudukan orang Melayu sebagai status quo. Melemahkan kedudukan orang Melayu sebagai status quo. QUO. Apa maksud quo ni? Maksud quo ialah orang Melayu sebagai peribumi. Itulah maksud status quo. Orang Melayu memang orang yang asal di sini. Jadi ingat balik, apabila Jas Soli dilaksanakan, kerakyatan akan menjadi longgar. Sesiapa saja dapat warga negara. So termasuk golongan pendatang. Jadi keadaan ini akan mengancam kedudukan orang Melayu sebagai status quo. Dikhawatiri golongan pendatang ni akan lebih ramai daripada golongan Melayu peribumi, akhirnya Melayu akan tersepit dan terancam. Itu muslihatnya. Itu pertama. Okey, saya tambah. Yang seterusnya. British tak nak orang Melayu ni, British nak mengehadkan kuasa politik orang Melayu. Itu sebabnya di British sekat kuasa Sultan dalam Malaya Union. Memang tiada Malaya Union ni, kalau awak tengok carta organisasinya, Raja-Raja Melayu hanya sekadar nama saja, tiada kuasa langsung. Itu muslihatnya, mengawal kuasa politik orang Melayu. Okey, muslihat seterusnya ialah menjajah. British sebenarnya nak menjajah tanah Melayu, nak mencorakkan tanah Melayu seperti British. Dia nak rakyat tanah Melayu ni taat setia kepada, lupakan kepada tanah air, lupakan siapa leluhur kita, lupakan asal usul kita, taat kepada
Queen of England. Inilah dia penjajahan sebenarnya. Itulah pelajar-pelajar sekalian, muslihat British dalam melaksanakan Malayan Union di tanah Melayu. Harap pelajar-pelajar dapat buat catatan tentang persoalan tadi. Itulah dia pelajar-pelajar. Okey, muslihat British dalam melaksanakan Malayan Union di tanah Melayu. Alright. Baik, kita dah cover bab 4.1 British Military Administration. Kita juga dah cover bab topik 4.2 iaitu Malayan Union. Okey, baik, kita cukup sampai setakat itu. Okey, cukup sampai setakat itu Baik. Ada tak sebarang persoalan? Cikgu buka kepada sesi soal jawab. Okey, boleh tanya silakan tentang 4.1 dan 4.2 sahaja. Okey, silakan buka onkan mikrofon, silakan. Okey, saya ada 2 soalan. Mawadah. Silakan soalan pertama. Okay. Soalan pertama, saya ada terbaca muka surat 95. Dia kata BMA menghadapi kesukaran untuk membawa masuk jentera, alat ganti, mesin dan teknologi yang menyebabkan sosioekonomi sukar dipulih. Kenapa juga maksud dia apa sebenarnya? Saya kurang faham. Maksudnya apa yang terjadi pada tanah Melayu tu? Baik, okey. Terima kasih soalan yang pertama ni. Cuba jawab dulu soalan pertama. Okey. Baik. Okay. Lepas perang, awak tahu keadaan dia macam mana kan? Okey, lepas perang. Kapal-kapal perang banyak dibom, banyak musnah semasa Perang Dunia Kedua. Okey. Sama ada pihak yang menang atau pihak yang kalah. Termasuklah British. Okey. British kehilangan sejumlah besar kapal perangnya. Okey, semasa Perang Dunia yang Kedua. Okey. Jadi nak bawa masuk jentera, alat ganti, mesin, teknologi hanya menggunakan laluan laut saja. Okey, pengangkutan udara pada masa itu tidak praktikal, tidak ada pun kapal terbang yang mampu membawa semua alat ni. Mana ada pada masa itu tiada teknologi kapal pengangkut, tak ada. Kapal terbang pengangkut tak ada. Sekarang adalah kapal boleh masuk, jentera boleh masuk lori dalam kapal terbang. Sekarang tak ada. So satu-satunya cara untuk membawa jentera-jentera berat dan besar ini adalah melalui jalan laut, melalui kapal lah. Tetapi kapal yang ada hampir semuanya musnah. Okey. Kapal perang tak boleh bawa jentera-jentera ini. Kapal perang dah sedia terhad. Okey, dah sedia terhad dengan peralatan perang. So, kapal-kapal dagang yang muatan besar banyak dimusnahkan oleh tentera-tentera Jerman dulu masa Perang Dunia Kedua. Yang ini menyebabkan inilah kesukaran yang dihadapi oleh British untuk menghantar segala alat-alat jentera, alat ganti mesin untuk memulihkan sosioekonomi di tanah Melayu. Okey, nak pulihkan segala tak dapat, tak boleh. Memakan masa yang cukup panjang. Jadi kesukaran inilah menyebabkan kemusnahan infrastruktur, kerja-kerja baik pulih selepas Perang Dunia Kedua di tanah Melayu tidak dapat dijalankan oleh BMA dengan baik. Itulah dia Mawadah jawapannya. Jelas? Jelas. Soalan yang kedua. Soalan kedua, silakan. Okey, perjanjian tu diguna bahasa apa cikgu? Bahasa Inggeris lah. Mana perjanjian? Perjanjian antara Sultan tu. Yang Malayan Union tu? Okey. Guna bahasa. Dia guna dua. Okey, perjanjian itu ditulis dalam tulisan Jawi. Jawi, okey. Jawi ya. Kita baca, dia baca bahasa Melayu lah, betul. Okey. Dan juga ada dia punya translationnya dalam bahasa Inggeris. Dia ada dua. Tulisan Jawi dan tulisan bahasa Inggeris. Faham? Jelas okay. Jelas. Tak ada sebab rasa pelik sikit kenapa macam senang je Sultan tu bagi tanda tangan. Dia macam ada ni. Ada sikit. Dia macam ni. Okey. Sultan ni tu okey. Belajar satu iktibar Mawadah. Okey. Okey, baik. Itu sebab kita belajar sejarah supaya kesilapan tidak berulang. Okey. Jadi iktibarnya ialah sebagai pemimpin
okey, kita perlu berhati-hati apabila menjalin hubungan dengan pihak luar yang tak ada kena-mengena dengan kita. Terutama apabila hubungan itu melibatkan kedaulatan. Dekat situ. Kita kena kaji betul-betul perjanjian, kita kena ada ilmu tentang undang-undang, kan? Kita kena ada kuasa dalam pentadbiran, okey? Kita kena macam tu, benda-benda macam tu itu adalah iktibar. Okey, nampak? Itu iktibar sebenarnya. Jadi supaya kita tidak mudah mengikut telunjuk Inggeris, kita mesti ada satu kewibawaan. Okey, kita mesti ada satu ketegasan dalam berhujah. Ini iktibar. Okey, ya, itu iktibar yang terdapat Muadah. Jadi, ialah macam mudah sangat sebenarnya sultan kita turunkan tangan. Okey, itulah masalahnya. Okey, jadi sultan ini sebenarnya telah diugut, telah diberi ancaman oleh mapmaker. Kalau kau tak turunkan tanda tangan, Queen of England boleh lucutkan jawatan kamu sebagai sultan. Sama berlaku seperti di Burma. Ingat, Burma juga dijajah oleh British. Burma sebelum dijajah oleh British, Burma adalah sistem pemerintahan beraja. Ada Raja Burma. Apa berlaku? Burma enggan tunduk pada British. Raja Burma dipecat sebagai raja. Dipecatkan jawatannya dan sistem beraja dinasti Konbaung, Raja Konbaung, keturunan Raja Konbaung di Burma ditamatkan. Tiada lagi raja di Burma. Jadi sultan-sultan ni dia fikir dia tak nak dia punya kedudukannya sebagai sultan yang tergugat. Jadi terpaksa menurunkan tangan apabila ancaman tersebut. Nampak tak? Mawadah itu cara. Itu sebabnya nanti kita akan belajar dalam topik 4.3, sultan-sultan ini telah membawa kes ini di mahkamah di London kerana perjanjian kerana perjanjian tidak dibuat guna kaedah yang betul. Ada unsur paksaan dan juga ugutan. Dalam topik 43 kita akan belajar sultan-sultan ini membawa kes ke mahkamah di London. Okey. Macam itulah itu Mawadah cerita dia. Okey. Faham Mawadah? Faham cikgu. Saya bagi tepukan kat cikgu. Wow, jawapan cikgu tak buat saya tidur malam nanti. Jangan gitu. Jadi begitulah Okey, jadi dilihat kita ni British ni kan orang nak, itu sebabnya sistem beraja Melayu ni bertahan sampai hari ini Mawadah. Di Asia Tenggara ni kawasan Nusantara dulu nama dia Nusantara. Banyak sistem kesultanan Melayu, raja-raja Melayu wujud seperti di Indonesia, seperti di Filipina. Manila dulu ada kesultanan namanya Kesultanan Manila, kalau awak tahu Mawadah. Begitu dengan Thailand kita ada Kesultanan Patani. Kita ada kesultanan di Indonesia, Aceh, Pasai. Tapi sekarang ni yang tinggal hanyalah Malaysia dan Brunei. Kenapa? Sebab sultan-sultan kita dia sanggup berunding dengan British. Kena gunakan pendekatan berunding, bekerjasama, tidak menunjukkan perasaan anti-British, menyebabkan British sedia bekerjasama dengan sultan-sultan Melayu ni. Jadi akhirnya jawatan sultan-sultan Melayu ni kekal sampai hari ini. Tidak berlaku seperti di Indonesia. Indonesia ni masalah kalau kita belajar sejarah Indonesia, sultan-sultan sana telah dibunuh sebenarnya pada era pemerintahan kerajaan oleh Parti Komunis Indonesia satu ketika dahulu. Habis sultan-sultan dia. Nampak tak jadi itulah dia. Bagaimana British mendapatkan tandangan sultan dengan menggunakan kaedah unsur paksaan dan juga ugutan. Maksud tidak ikut undang-undang lah. Dia guna. Kau tanda tangan sekarang, kau dilucutkan jawatan. Seperti apa yang berlaku di Burma. Jadi sultan takut turunlah tanda tangan. Itu yang berlaku Baik. Iman ada apa-apa soalan Iman? Apa soalan? Tak ada. Oh, tak ada. Bagus. Lepas ni cikgu nak datang kat kantin mana nak makan, lapar dah.
Okay, awak kat kantin kan? Okey, baik. Okey, jadi alhamdulillah kita dah cover dua, kita cover dua je. Cukup dua Okey, cukup dua. Cuma nanti pada kelas akan datang kita akan cover bab 4.3 reaksi penduduk tempatan terhadap Malaya Union dan bab topik topik dan topik seterusnya 4.4 iaitu 4.4 ya. Topik 4.4 4.3 topik reaksi penduduk tempatan terhadap Malaya Union dan topik 4.4 penyerahan Sarawak kepada Kerajaan British. Kita cover dua pada kelas akan datang. Okey, baik. Cikgu buka, kalau ada soalan lagi boleh tanya sebelum kita tangguhkan kelas. Silakan. Ada tak ada? Tak ada cikgu dah lapar sangat dah tu. Boleh dah pergi kantin. Okey, tak apa. Tak adalah lapar sangat. Saya saja dah nak makan kan. Dah tengah hari. Tadi pun cikgu makan sikit je. Okey, kudapan je pagi tadi. Okey, tak apa. Baik, baik. Sekarang setakat ni cikgu nak beritahu lah dalam tugasan ni baru seorang hantar, dua orang. Okey, Mawadah seorang lagi siapa? Apa Jap, cuba tengok jap. Okey, cikgu kongsikan. Ni awak punya Google Classroom tengok nampak ni 4 AB sejarah ni. Yang hantar tugasan esei Nazlia dan Mawadah. Yang ni belum disemak lagi lah. Baik, kita lihat satu lagi tugasan kuis. Kita tengok kuis kejap kuis. Untuk kuis, tugasan 3.2, kuis aneka pilihan, 4 orang dah jawab. Nazlia, Syafia, Iman dah jawab. Okey. Iman, awak tak hantar lagi untuk tugasan 3.3. Walaupun dah tamat due date-nya, tapi Iman, awak kena belajar lagi Iman, 28 ni Iman Tapi untuk tugasan 3.3 yang esei tu boleh jawab walaupun dah lewat. Tapi untuk kuis macam ni dia memang fix due date. Kalau terlewat memang dia dah block. Untuk kuis aneka pilihan yang guna quizzes kena jawab ikut masa yang telah ditetapkan. Baru 4 orang. Nak buat macam mana kan? Itu je yang ni. Ni cikgu dapat bayangkan bagaimana nanti kita kembali ke sekolah. Awaklah kembali ke sekolah. Banyak tertinggal pelajaran kawan-kawan awak tu ataupun dinamakan sebagai defisit pelajaran. Okey, tak apalah, cikgu doakan semoga urusan anda untuk belajar dalam tempoh PKP ini berjalan dengan lancar. Ingat, okey, kalau kita tak follow pelajaran dengan cikgu, kita akan banyak tertinggal dan banyak ada defisit. Berapa banyak topik-topik yang kita perlu cover, okey. Untuk sejarah, cikgu rakam pengajarannya, jadi pelajar-pelajar yang tak dapat sertai kelas harap dapat belajar semula melalui rakaman pengajaran. Okey, cukuplah setakat itu. Okey, kita akhiri majlis ilmu kita dengan tasbih al-kifarah dan surah Al-As. Nazlia pun masuk je. Hai Nazlia, respon sikit. Nazlia? Ya. Okey. Selamat datang. Okey, cikgu tak perasan awak masuk. Okey, masuk lewat je. Okey, tak apa. Nanti tengok balik yang tertinggal tu nanti. Yang bahagian tertinggal awak tengok dalam rakaman pengajaran semula ya. Okey, baik. Okey, apa pun terima kasih kerana hadir pada kelas hari ini. Okey, jom kita sama-sama baca surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Okey, topik seterusnya, okey, pengalaman seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.